Saudara-saudara, satu sukacita boleh berada di tengah-tengah saudara-saudara sekalian. 我们非常的快乐，非常的喜乐。今天我能够跟你们在这个地方敬拜主。 Hari ini Musa Arifin tadi melayani di pos jemaat Citra Raya. 今天徐牧师在我们这个布道所基兹拉拉亚那里侍奉。 Saudara-saudara doakan gereja kita telah memiliki pos jemaat GKI Citra Raya, biar pelayanan ini boleh terus bertumbuh dan Tuhan terus mengembangkan pelayanan ini. 我们已经有了这个布道所，我们感谢上帝，求上帝怜悯我们，叫我们可以再发展他的圣工。 Baik, kita akan sama-sama merenungkan satu tema pada pagi hari ini tentang benar di dalam Kristus. 我们今天早上所要思想的题目就是说，在基督里是真实的。 Kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Roma pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang kedua. 请我们大家翻开罗马书第5章第2节。 Roma pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang kedua. 罗马书第5章第2节。 Pertama saya akan baca dalam bahasa Indonesia dan kemudian nanti akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. Dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. 我们只因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与上帝相合。我们又借着他因信的进入现在所站的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望上帝的荣耀。 Saudara-saudara, salah satu pergumulan yang dihadapi oleh banyak orang adalah bagaimana dirinya dapat menjadi benar di hadapan Tuhan. 许多人面临的挣扎之一，就是说如何在上帝面前我们成为一个义人。 Bahkan orang-orang dari berbagai macam agama, mereka juga bergumul bagaimana diri mereka dapat menjadi benar di hadapan Allah. 来自不同宗教的人如何在上帝的面前成为一个义人而挣扎。 Saudara-saudara, pada dasarnya manusia itu sadar bahwa dirinya adalah orang berdosa dan karena dia berdosa dia akan menghadapi yang namanya penghukuman Tuhan. 我们每一个人都是罪人，罪人必须要面对这个审判。 Manusia sadar dia orang berdosa, dia bersalah di hadapan Tuhan. Itu sebabnya manusia bergumul bagaimana dia dapat menjadi benar supaya dia tidak menghadapi yang namanya penghukuman Tuhan. 我们每个人都是罪人，就是因着罪人，我们都有错误。那我们应该怎么样在上帝的面前要面对这个审判呢？ Hal ini saudara-saudara dialami oleh Martin Luther. 这件事情是马丁路德牧师所遇见的。 Pada tanggal 2 Juli 1505, Martin Luther dalam sebuah perjalanan pulang ke rumah, tiba-tiba terjadi hujan badai, petir sambar menyambar. 在1505年7月2号，在他回家的路上，就在那个时候经历到暴风雨。 Menurut seorang ahli sejarah, saudara-saudara, petir itu hampir menyambar Martin Luther dan Martin Luther pada saat itu dia hampir mati terkena sambaran petir. 根据传统，这个马丁路德在那一场的暴风雨当中差一点丧命。 Saudara-saudara, Martin Luther begitu ketakutan dalam perjalanan pulang itu. 在当时，马丁路德在他回家的路上非常的惧怕。 Dan Martin Luther dia berteriak kepada Santa Ana, dia bilang, Santa Ana, tolonglah saya, kalau saya selamat saya akan menjadi seorang biarawan. 他大声在那边呼叫说：“圣安娜，救救我！如果我已经能够避开这个危险，我要出家为证。” By the way, dalam kepercayaan orang Katolik, saudara-saudara, Santa Ana itu dianggap sebagai pelindung. 那么这个根据这个天主教圣安娜这个名字是他们认为这是保护上帝的。 Itu sebabnya Luther berteriak kepada Santa Ana memohon pertolongannya. 所以马丁路德就在那边大喊着圣安娜，要求圣安娜来帮助他。
Pada akhirnya Martin Luther menjadi seorang biarawan, dia masuk ke dalam biara. 最后，马丁路德就在修道院奉献他一生的决定。 Dalam biara, Martin Luther coba untuk melakukan banyak hal untuk menyenangkan hati Tuhan, dan dia juga melayani Tuhan untuk melakukan berbagai macam hal yang dia lakukan. 结果在修道院期间，马丁路德试试看来以行善来讨上帝的喜欢，并且借着这个其他的来服侍他人。 Tetapi perasaan berdosa dan takut akan hukuman Allah terus menghantui kehidupan Martin Luther. 但是罪恶感和对上帝惩罚的恐惧继续困扰着路德的生活。 Meskipun berbagai hal telah Martin Luther lakukan, dia berdoa berjam-jam. 虽然他祷告了好几个小时， Dia berpuasa berhari-hari. 他禁食了好几天， Dia mencambuk dirinya, dia menghukum dirinya begitu rupa. 他鞭打自己，刑罚自己。 Bahkan Luther pernah tidur dalam musim dingin itu tanpa menggunakan sebuah selimut, dan dia hampir mati 在冬 karena 天， kedinginan. 在冬天的时候，他不用被盖睡觉，所以几乎让路德冻死了。 Tetapi saudara-saudara, Martin Luther tetap bergumul bagaimana dirinya dapat menjadi benar di hadapan Tuhan, dan Luther tidak memperoleh kedamaian di dalam hidupnya. 他继续想要在上帝的面前称为义，可是路德的内心却得不着这个平安。 Sampai di sini kita bertanya, saudara-saudara, jadi apa yang bisa membuat manusia benar di hadapan Tuhan? 到了这里，我们可以问：是什么使我们在上帝的面前称义呢？ Di tengah-tengah keputusasaan Martin Luther, dia pada akhirnya mempelajari kitab Roma. 在马丁路德绝望的当中，他就开始研究了这个本罗马书。 Dan ketika Martin Luther mempelajari kitab Roma, matanya tertuju kepada Roma 1 ayat 17. 他就在那个时候，非常注意在罗马第1章第17节的经 Dikatakan 文， sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah 因为上帝的义正在福音上显明出来。 yang bertolak dari iman kepada iman, sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. 这个义是本以信，以至于信，如经上所记，一人必因信得胜。 Saudara-saudara, pada waktu kita membaca ayat ini, mungkin kita biasa membaca ayat ini. 当我们读这段圣经的时候，我们认为是平常的事。 Tetapi Luther yang diterangi oleh Roh Kudus, ketika membaca bagian firman Tuhan ini, dia merasa seperti dilahir barukan, dan dia seperti berjalan dalam pintu surga yang terbuka. 当马丁路德读这段圣经的时候，圣灵就光照他的心，他感觉到自己已经重生了，并且通过敞开的天堂之门。 Roma 1 ayat 17 ini dimengerti oleh Luther. Sebelumnya Luther melihat bahwa kebenaran Allah itu dimiliki oleh Allah untuk menghukum orang-orang berdosa, dan Luther begitu takut akan kebenaran itu. 因为在这节圣经罗马书1章17节，在这里路德发现上帝的义这一句话，并不是属于上帝的真理。从意义上来说，我们的神将会刑罚罪人。 Tetapi ketika Luther membaca Roma 1 ayat 17, sepertinya pikiran Luther mulai dibukakan oleh Tuhan, dan Luther mengerti bahwa kebenaran Allah ini adalah kebenaran yang diberikan kepada orang-orang berdosa, sehingga orang-orang berdosa tidak mengalami penghukuman, tetapi mereka dibenarkan oleh Allah. 当马丁路德读到罗马书第1章17节的时候，这里讲到上帝的义是上帝所赐给的真理，也就是说，耶稣基督的义是赐给罪人的。 Luther sadar pada akhirnya bahwa manusia dibenarkan bukan karena perbuatan-perbuatannya. 所以路德就醒悟到，一个人称义，并不是说靠他的行为。 Manusia dapat menjadi benar, manusia dibenarkan karena kebenaran itu diberikan oleh Allah kepada manusia. 而是一个人在上帝的面前称义，是因着上帝所赐给这个义给罪人。 Dan kebenaran yang diberikan Allah kepada manusia itu kita harus terima dengan iman. 所以我们就要借着我们的信心接受这个称义。
Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dosa-dosa kita diampuni, kita tidak mengalami penghukuman Tuhan. 当我们相信耶稣基督的以后，我们的罪都做了赦免，那我们就不再受上帝的审判。 Sekaligus saudara-saudara, pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kebenaran Allah itu dikenakan kepada kita. 那当我们相信耶稣基督的人，他们的罪都得着了赦免，上帝的义就应用到那个人身上。 Dalam status kita sekarang adalah orang benar. 那我们的身份，就是说被称为义，我们是一个义人。 Saudara-saudara, ini dalam tradisi orang-orang Reform mengatakan bahwa doktrin ini, pengajaran ini disebut sebagai doktrin justification by faith, dibenarkan karena iman. 那这个就是说在这个神学上，也就是说这个就是因信称义的这个真理。 Sekarang kita akan melihat ke bagian Alkitab yang tadi kita baca di dalam Roma pasal yang kelima ayat 1 dan ayat yang kedua. 我们现在讨论罗马书第5章第1到第2节的圣经。 Roma pasal yang kelima ayat 1 dan 2 membahas tentang hasil pembenaran. 就关于讲到这个称义的结果。 Apa yang dihasilkan oleh orang-orang yang telah mengalami justification by faith? 那么经历过因信称义的人的结果是什么呢？ Orang-orang yang telah dibenarkan karena iman itu, mereka sekarang hasilnya apa? Apa yang mereka peroleh daripada mengalami dibenarkan karena iman? 因信称义，那我们得着因信称义的人的结果是什么呢？ Yang pertama, saudara-saudara, mereka akan hidup dalam damai sejahtera. 第一就是说，我们要过着平安的生活。 Orang yang telah dibenarkan karena iman, mereka akan hidup dalam damai sejahtera. 因信称义的人必定会看到他的生活会经历到平安。 Dalam Roma pasal yang kelima ayat yang pertama dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan berdasarkan iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. 在罗马书第5章第1节告诉我们，我们既然因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与上帝相合。 Saudara-saudara, sedikit membahas tentang konteks bahwa Roma pasal yang pertama sampai pasal yang keempat, Paulus membahas tentang manusia tidak mungkin dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. 在罗马书第1章到第4章，在这里保罗告诉我们，没有人因着遵守摩西的律法，在上帝的面前是被称为义。 Manusia tidak mungkin melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna. 我们没有一个人在上帝的面前遵守律法而得以完全。 Satu hal bisa dilakukan, tetapi satu hal yang lain bisa dilanggar. 我们遵守第一个律法，可能第二个律法我们就违背了。 Itu sebabnya saudara-saudara, Paulus mengatakan bahwa manusia hanya dapat dinyatakan benar dan lepas dari penghakiman Allah yang murka atas dosa kita itu dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. 人只能够被称为义，那能够逃避上帝对我们罪恶的审判，那就是说我们要相信。 Melalui apa yang Yesus lakukan bagi kita, dia mati di kayu salib, itu untuk membayar dosa kita, untuk membenarkan kita. 那耶稣基督的死是为我们的罪付上代价，这就表明了我们的义。 Dan kebangkitan Kristus menjamin pembenaran kita. 还有耶稣基督的复活，就证明了我们的义。 Dalam pasal yang kelima kemudian Paulus membahas tentang hasil daripada orang yang telah dibenarkan karena iman. 在罗马第5章，这里告诉我们，保罗描述了我们因信称义所得到的。 Paulus mengatakan hasilnya adalah orang itu akan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. 也就是说，那个人就要与上帝和好。 Ada damai sejahtera yang akan diterima oleh orang-orang yang telah dibenarkan karena iman. 我们因信称义，我们就得着了这个上帝所赐给我们的和好。 Satu kali saudara-saudara, ada seorang anak muda. 有一次，有一个年轻人， Dia sukses, dia berhasil, dia mempunyai pekerjaan yang begitu baik. 他很有钱，很成功，他的工作也很成功。
Dari bawah kemudian dia mulai terus naik dalam pekerjaannya, naik sampai menjadi seorang pemimpin dalam perusahaan. 再从底下开始，低层开始，一直到被升为最高的一部分。 Tetapi saudara-saudara, kehidupan yang dia jalani kelihatan bagi banyak orang dia berhasil, dia sukses, dia bahagia, dia senang. 他认为很多人就看着他的工作，非常的这个成功，他认为他是一个非常幸福的人。 Tetapi sebenarnya anak muda ini setiap hari bergelut dari satu kesibukan kepada kesibukan yang lain dan hidupnya penuh dengan stres. 可是他每天都在忙碌中挣扎，他非常的沮丧。 Seorang teman baik datang kepada anak muda ini. 他的好朋友来到他的面前， Temannya mengatakan, "Bro, ayo datanglah ke gereja supaya kamu kenal Tuhan." 那么他的朋友就邀请他来去教堂，让他可以认识耶稣。 Tetapi dengan berbagai alasan dia coba terus menolak temannya yang mengajak dia ke gereja. 因为种种的原因，他总是拒绝他的朋友去教堂。 Akhirnya dengan satu kalimat dia mengatakan begini, "Aduh, saya tuh males ke gereja. Kayaknya gereja itu membosankan sekali." 以后他就说：“哎，我为什么要去教堂呢？因为教堂感觉到很无聊，都没有兴趣。” Tapi teman baiknya mengatakan begini, "Kamu kan belum tahu. Kamu datang dululah. Kamu coba duduk, kamu coba lihat, kamu coba dengar, kamu coba untuk ikut kebaktian." 那么他的朋友就说：“你不知道教会是一个怎么样的什么样子呢？你先看看，试试看，来到教堂，你就可以知道。” Dengan sedikit terpaksa akhirnya anak muda itu datang ke gereja, kemudian dia duduk di bangku paling belakang, tapi yang duduk di bangku paling belakang di sini bukanlah orang berdosa. 最后这个年轻人就勉强的到教会，他就坐在最后面的一个位置。 Dia mulai ikut kebaktian, dia mulai dengar lagu-lagu pujian, dia mulai dengar firman Tuhan saatnya disampaikan. 他就开始坐在那里聆听神的话，唱诗赞美主。 Tumben hari itu khotbah tentang silsilah. 很奇怪，那一天就是讲到这个家谱的这个真理。 Khotbah tentang silsilah itu maksudnya begini, saudara-saudara. Adam hidup sekian ratus tahun kemudian dia mati. Adam memperanakan Enos dan Enos kemudian melahirkan punya anak si ini dan kemudian Enos mati dan kemudian terus berulang-ulang. 那么他讲这个台上的讲道，牧师在那里传讲这个真理，也就是说，讲到亚当，一共活了930岁就死了，他就生以诺就是到几岁也是死了等等。 Kalau saya membaca silsilah mungkin sekitar 10 pasal sudah langsung. 可能我们看了这个，我们读到那一段圣经，就是关于家谱，可能不到5分钟，我们就想打瞌睡了。 Tetapi saudara-saudara ketika selesai ibadah dan kemudian anak muda ini pulang dari gereja. 那么聚会完了以后，他就回到家里。 Dia bilang sama temannya, "Bro, kan saya udah bilang, bosen ke gereja itu, gak menarik di gereja itu. Kamu lihat tadi dengar khotbah, semua pada nguap semua." 你看，他就告诉他的朋友说：“我不是跟你讲的对吗？我来到教堂就感觉到没有兴趣，非常的无聊等等。” Kalau gitu udahlah, minggu depan kamu jangan ajak saya lagi datang ke gereja. 那下个礼拜你不要再请我来到教堂，好吗？ Saudara-saudara, pada waktu malam ketika anak muda itu akan tidur, 当晚上这个年轻人要睡觉之前， tiba-tiba di kepalanya itu muncul satu bayangan. 忽然间， Kalimat firman Tuhan yang mengatakan lalu ia mati, lalu ia mati, lalu ia mati. 这个年轻人就想起了上帝的话，就是他就死了，他就死了这句话。 Anak muda itu mulai membayangkan bagaimana kalau hari itu dia mati. 这个年轻人就想到，如果那一天我死了怎么办呢？ Saudara-saudara, tidak ada yang tahu kapan Tuhan akan memanggil kita. 我们每一个人都不知道上帝什么时候叫我们回家。 5 orang miliarder itu naik kapal selam, mereka ingin liburan melihat bangkai kapal Titanic. 那么有不少的人在那里看到这个一艘船带的船， Di kedalaman laut beberapa kilometer.
在船底下有好几个公里， kapal itu meledak, 那个船就忽然间爆炸， mati semua. 那全部都死光了。 Jadi nggak ada yang tahu kan kapan kita akan mati. 所以没有一个人知道我们什么时候死。 Jadi di tengah-tengah ketakutan anak muda itu akan kematian. 就在那个时候，这个孩子，这个年轻人非常的惧怕关于死亡。 Anak muda itu pada akhirnya mengambil keputusan begini. Oke lah, saya minggu depan kembali datang ke gereja. 他就心里想，哎呀，下个礼拜我一定要决定要再到教堂去做礼拜。 Karena gereja nih yang membuat saya jadi takut begini nih. Saya kembali datang ke 那么 gereja. 因着我去教会，叫我这样的惧怕，那下个礼拜我一定要去的。 Tiap minggu saudara-saudara dia datang ke gereja. 他 Dia datang ke 每 gereja. 个礼拜就来到教会。 Dan bahkan dia mempersembahkan uangnya yang cukup besar untuk membangun pekerjaan Tuhan. 他就开始奉献大量的金钱来支持这个圣工。 Tetapi saudara-saudara anak muda ini tetap dia tidak merasakan damai yang sejati. 可是这个年轻人仍然不会感觉到平安， Tetap dia merasa ada sesuatu yang kurang di dalam hidupnya. 他认为在他心里面仍然缺少一种东西， Sampai akhirnya dia datang kepada seorang hamba Tuhan. Dia menceritakan pergumulan hidupnya. 所以他去找一位上帝的仆人，他讲述他的生活。 Dan apa yang hamba Tuhan itu sarankan buat hidupnya. 那么这个上帝的仆人就向这个年轻人提出建议， Dia perlu menerima pembenaran dari Allah. 他是需要在上帝的面前称义， Dia perlu menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 他必须要接受耶稣基督成为他个人的救主。 Dia perlu mengakui dosa-dosanya supaya dia diampuni oleh Tuhan. 他必须要承认他的罪恶，让上帝赦免他的罪。 Dan akhirnya ketika dia menerima seluruh nasihat dari hamba Tuhan itu dan kemudian dia didoakan oleh hamba Tuhan itu. 他已经听见了这个神的仆人所讲的话，他就那个上帝的仆人就为他祷告。 Dia pulang sebagai orang yang penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan. 所以他带着来自上帝的平安回家。 Damai sejahtera itu mengalir di dalam hatinya dan apapun yang terjadi di dalam hidupnya, dia tetap merasakan satu ketenangan, ada satu pribadi yang hadir dalam hidupnya. 那么平安就充满了他的心，他就充满了喜乐。 Meskipun orang yang mengalami damai sejahtera bukan berarti mereka tidak mengalami tantangan demi masalah dalam hidupnya. 如果一个人充满喜乐、充满平安，并不是说他不会面对一些的困难。 Tetap ada tantangan, tetap ada masalah, tetap ada persoalan dalam kehidupan orang yang telah dibenarkan. 我们已经成为义的人，我们还是一样的能够面对一些的困难、一些的挣扎。 Tapi damai sejahtera Tuhan akan menjaga hati kita. 那么上帝的平安也总是保护我们。 Kita tahu bahwa sekarang Tuhan itu hadir dalam hidup kita, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami dalam hidup ini. 不论在我们的生活当中，不论遇见什么困难，可是上帝与我们每一个人同在。 Adakah saudara mengalami damai sejahtera Tuhan? 请问你已经得到了真正的平安吗？ Banyak orang hanya sibuk datang ke gereja, sibuk melayani. It's good, itu baik. 不少的人来到教会很忙于侍奉，这是很好的一件事。 Tapi kalau hidup kita belum mengalami dibenarkan oleh Allah, kita tidak akan mengalami damai sejahtera yang sejati. 如果我们的生命还不是被称为义的话，那我们就不能够得到平安。 Saudara-saudara, buka hati saudara untuk saudara menerima pembenaran dari Allah sehingga saudara menerima damai sejahtera yang sejati dari Tuhan. 那么我们被称为义的人，我们在上帝的面前会得着真正的平安。 Saudara-saudara, hal yang kedua, apa yang dihasilkan dari orang yang telah dibenarkan karena iman? 第二，我们在上帝的面前被称为义的人的结果是什么呢？ Mereka akan hidup dalam pengharapan. 他们要生活在盼望当中。 Orang yang telah dibenarkan karena iman itu akan punya pengharapan dalam kehidupan ini. 那么作为因信称义的人，他们的生活就是有盼望。 Dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-2b dikatakan, 在罗马书第5章第2节下半节， di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. 因信的进入现在所占的这恩典中，并且欢欢喜喜
Saudara-saudara, 盼望上帝的荣耀。 saudara-saudara, kata pengharapan ini muncul 3 kali dari ayat 1 sampai ayat yang kelima. 那么从第1节到第5节，在这个盼望这个名词出现了3次。 Terus menerus pengharapan itu muncul, pengharapan tidak mengecewakan, akan menerima pengharapan akan kemuliaan Allah. 我们就盼望的这个盼望的这荣耀，我们盼望并不至于失望等等。 Dan di dalam ayat 1 sampai ayat yang kelima, saudara-saudara, kata pengharapan itu juga bersanding dengan kata kesengsaraan. 那么这个在第1节到第5节当中，盼望这个名词跟称义的人这样经历到这跟患难有关的。 Dengan kata lain, saudara-saudara, Paulus hendak mengatakan kepada kita bahwa orang-orang yang telah dibenarkan oleh iman bukan berarti hidupnya mulus, lancar. 我们作为被称义的人，并不是说在我们的生活当中一帆风顺。 Tetapi orang yang dibenarkan karena iman akan mengalami kesengsaraan dalam hidupnya. 我们作为被称义的人，如何在患难中仍然在基督里有盼望呢？ Kesengsaraan itu menjadi satu ujian supaya kita tahan uji. 那个这个盼望就是成为我们每一个人的试炼。 Kesengsaraan itu untuk membuat kita setia kepada Tuhan. 叫我们可以在上帝的面前忠心。 Itu sebabnya saudara-saudara, bagaimana di tengah-tengah kesengsaraan ini, sebagai orang percaya kita seharusnya punya hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. 所以呢，我们怎么样在这个患难当中仍然有基督的盼望呢？ Apakah dalam kesengsaraan saudara tetap punya pengharapan di dalam Tuhan? 请问我们在患难中仍然能够在基督里有盼望吗？ Saudara-saudara, satu kali seorang rabi dia bercerita tentang masa kecilnya. 有一个这个 rabbi 曾经讲述到他小的时候的情况。 Rabi ini pernah tinggal di kamp konsentrasi pada zaman Hitler. Itu ada pembantaian orang-orang Yahudi dan beberapa orang Yahudi dimasukkan ke dalam kamp-kamp konsentrasi. 就在那个时候，希特勒杀死很多的犹太人，他就在那个地方把他们放在集中营。 Rabi ini pada waktu masa kecilnya dia pernah merasakan hidup di kamp konsentrasi di Auschwitz. 那么这个 rabbi 就是在小时候就能够在 Auschwitz 那边经历到生活在集中营。 Mereka hidup itu menjadi kerja rodi yang begitu berat. Mereka menjalani kerja rodi yang begitu berat. 他们在那里做苦工， Kerja paksa harus melakukan berbagai hal yang berat dalam hidupnya. 他们就在那个时候勉强的叫他们做苦工， Diberi makan sedikit, diberi minum sedikit. 给他们很少的吃的，很少的喝的。 Satu kali saudara-saudara ada perayaan hari raya orang Yahudi yang disebut sebagai perayaan Hanukkah. 在犹太节日期间，有这个哈努嘎，就是说光明节到来的时候， Tentu mereka tidak bisa merayakan perayaan itu di dalam kamp konsentrasi. 他们就在那个集中营的那里不能够庆祝这个日子。 Tetapi ayah daripada rabi itu dia mengambil margarin yang ada, kemudian dia membuat sebuah api untuk merayakan hari raya perayaan orang Yahudi. 那么这个胡哥的爸爸父亲就拿了一块人造的这个黄油，就在那边做一个燃料来点燃这个节日的灯光。 Sang anak kaget dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya, karena berarti itu mereka tidak akan makan mungkin beberapa hari. 那么他的这个胡哥看见他的父亲这么做，就感觉到非常的奇怪，因为他知道可能好几天没有东西吃。 Tetapi ketika anaknya bertanya, ayah kenapa ayah melakukan hal ini? 他就问他的爸爸，爸爸为什么你要这么做呢？ Kemudian sang ayah mengatakan begini, 后来他的父亲这么回答： manusia bisa hidup 3 hari tanpa makan. 人会活着，就是说3天不吃又还是活着。 Kalau ada dokter di sini betul gak ya perkataan saya? 3 hari manusia bisa hidup tanpa makan. 3天他不吃饭，他能够活着。 Tetapi 3 detik manusia tidak akan hidup tanpa pengharapan. 但是如果没有盼望的话，我们人活不到3分钟。
Dengan kata lain, saudara-saudara, pengharapan adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. 那么盼望是我们每一个人所需要的。 Ketika manusia menghadapi keadaan yang sulit, jalan buntu, tanpa pengharapan, maka manusia memutuskan untuk bunuh diri. 那如果人在那走投无路，没有盼望的话，我们就可能会自杀， Habis hidupnya. 他的生命就结束了。 Tapi orang yang punya pengharapan, dia akan terus bangkit, dia akan terus tidak menyerah di dalam kehidupannya. 那么，若是一个有盼望的人，他不灰心，他仍然可以在他的生命中能够起来。 Meskipun tantangan itu besar, meskipun persoalan itu sulit, dia akan terus maju di dalam Tuhan. 虽然他们挣扎有很困难，可是他在主里面仍然向前走。 Saudara-saudara, adakah kita memiliki pengharapan? 请问我们每一个人都有盼望吗？ Kristus yang mati bagi kita dan dia bangkit bagi kita. 耶稣基督为我们死，他也为我们复活。 Kebangkitan Kristus menunjukkan dia hidup selama-lamanya. 他的复活就证明耶稣基督是永永远远的活着。 Dia hidup, dia menyertai kehidupan kita. 他活着与我们每一个人同在。 Dan inilah menjadi pengharapan kita. Kristus hidup, Kristus menyertai kita, kuasanya ada di dalam kehidupan kita. 耶稣是活着的，他与我们每一个人同在，这是我们最大的盼望。 Adakah saudara-saudara hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan pengharapan? 请问我们的生活有没有充满盼望呢？ Kita tundukkan kepala kita 我 berdoa. 们祷告。 Ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. 主啊，我们来到你的脚前， Kami sadar ya Tuhan bahwa hidup ini terkadang begitu sulit untuk kami jalani. 主啊，我们多少时候我们感受得到，我们活在这个世界上是非常的困难。 Tapi kami sadar pada pagi hari ini bahwa kami telah dibenarkan karena iman. 让我们今天早上很明白，我们是被因信称义的人， Kami memperoleh damai sejahtera yang dari Tuhan. 我们从上帝那里得着这个平安喜乐， Kami menerima pengharapan di dalam Tuhan. 我们在耶稣基督里面得着这个盼望。 Tuhan, biarlah ketika kami menjalani hidup ini, kami terus bergantung dan kami terus berharap kepada Tuhan. 主啊，让我们经过这条人生的道路上，我们继续仍然盼望在主的身上。 Berkati akan jemaat-jemaat-Mu di tempat ini ya 主，我 Tuhan. 们求你赐福我们每一个人弟兄姐妹。 Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我们感恩祷告，奉主耶稣基督的圣名。 Amin.